Okay, Assalamualaikum, selamat pagi. So, berjumpa lagi kita dalam siri kuliah PGT 206 Computer Architecture. So, apa khabar semua? Hari ini kita akan cover chapter 6 dalam tajuk External Memory ataupun memori yang tidak berada dalam dalam orang kata lingkungan CPU dan sebagainya. Okey. So, apa itu external memory? So, external memory ni biasanya kita gunakan dia untuk sebagai backup. Okey, sebagai backup kepada memori yang sedia ada. Macam sebelum ni kita tengok dalam internal memory dia ada RAM, dia ada ROM dan sebagainya. So ini adalah jenis-jenis external memory yang berada di luar pada CPU. So first is the magnetic disk. Okay, dalam magnetic disk ni dia ada RAID. Okay, untuk magnetic disk dia ada RAID dan juga removable. Okay, so nanti kita akan tengok apa itu RAID. RAID pula dia terbahagi kepada daripada RAID kosong sehingga RAID 7 tak silap. Okay, and then removable magnetic disk. Kemudian itu dari segi magnetic disk. Okay, dia menggunakan disk yang menggunakan magnet. Dan juga ada juga external disk juga, ada juga daripada optical disk. Okay, menggunakan optical. Okay, yang ini yang common kita nampak yang biasa kita tengok dekat dalam kalau kita tengok yang CD drive kita ke DVD ke, itulah. So dia ada 4 jenis dekat ni. Okey, dia ada jenis sebenarnya sekarang ini punya ini yang mungkin nota ni lama sebelum ni. Okey, sekarang dah ada pun DVD writer. Okey, so even right now dia dah ada sampai big DVD double layer, which is DVD 9 ke apa semua tu, yang 9 gig boleh masuk kan. So itu ada double layer. So okey, tak apalah, kita tengok apa yang ada dalam slide ni. Yang pertama sekali ada CD-ROM. CD-ROM ini biasanya kita gunakan untuk apa nama ni, membaca sahaja memori ataupun data-data yang ada dalam CD-ROM. Kita tak boleh write on the CD-ROM, kita tak boleh tulis dalam CD-ROM. Kita hanya boleh take out daripada itu, berdata-data ada, kita boleh take out sahaja, kita boleh membaca sahaja. Kemudian yang kedua dia adalah CD recordable, CDR. Okey, CDR ini adalah recordable. So dia boleh record saja masuk dalam dia. Okey. So dia hanya boleh, biasanya CDR ini adalah dia kita boleh burn ataupun kita boleh apa nama ni, masukkan sekali. Kemudian bila dah kita masukkan sekali saja, lepas tu dah tak boleh nak masukkan, dah kita tak boleh nak padam dah data dalam tu. Okey, capability dia hanya kita boleh gunakan masukkan sekali, kemudian kita dah tak boleh nak padam apa yang ada dalam CDR. Okey. Kemudian ada juga CDRW. CDRW ni adalah CD yang boleh rewrite. Maksud kata kat sini dia boleh kita tulis sekali. Okay, kalau CDR ni kita tulis sekali, kemudian kalau kata kita nak ubah data dalam tu dah tak boleh. So kita kena burn yang lain. Kalau CDRW dia ada function erase. Mana kata dia boleh tulis, kemudian kalau kita dah tak nak guna data tu, kita boleh erase menggunakan optical. Kemudian dia kita boleh tulis balik atas tu. So this is a CDRW. So DVD juga seperti CDR, tetapi dia lebih lebih data lebih banyak. Kemudian kalau kita tengok dari segi apa beza CDR dengan DVD ni, dia adalah dari segi apa nama ni, drive apa nama ni, player dia pun, driver dia, apa nama ni, drive dia pun juga berbeza. So dia menggunakan, kedua-dua ini menggunakan optical, which is laser. Tetapi si DVD ni dia lebih halus dia punya laser, menyebabkan dia boleh menyebabkan dia punya, dia boleh buat pecahan, membaca pada kadar yang
lebih kecil, jadi storage dia akan menjadi lebih banyak. Walaupun kalau kita tengok di antara CD dengan DVD ni, dia size dia sama saja, tetapi bacaan storage dia adalah berbeza dari segi penyimpanan storage. Okay, yang the last one is the magnetic tape. Magnetic tape ni biasanya kita gunakan untuk kita backup memori-memori yang besar, memori-memori yang banyak. Biasanya yang ini ni dia agak murah. Okey, dia agak dia antara ketiga-tiga jenis ni. Okey, magnetic disk, optical. So magnetic tape ni adalah yang paling murah, digunakan biasanya untuk kita nak sebagai backup kepada apa-apa folder yang kita, ataupun apa-apa file yang kita nak simpan secara pukal ataupun banyak sekali, so kita boleh pakai magnetic disk. Okey. Then kita go to the next slide. Mana macam mana nak pergi next slide pula ni. Okay. So this is a magnetic tape. Okay, kalau kita tengok magnetic tape ni, dia adalah serial access. Saya tak pasti zaman awak masih guna ataupun tak lagi. Okay, tapi pada zaman kami dulu memang ini dia kaset ni. Okay, merekod audio. Biasa banyaklah digunakan pada waktu kami dululah, waktu zaman mungkin 80-an, awal 90-an begitu. Waktu itu teknologi CD dan DVD ni masih lagi baru, masih lagi rare, masih lagi mahal. So apa-apa pun kalau macam audio pun, artis-artis yang dulu tu macam M. Nasir, Awi, dia rekod semua dalam guna dalam kaset lah, atau kita panggil magnetic tape. Alright. So kaedahnya kalau yang ini pula, ini adalah video, kita merekod video. Okey. Tetapi dia lebih sama saja proses dia, tapi dia punya lebar dia, bandwidth dia lebih besar berbanding dengan yang ini. Okey, jadi untuk merekod atau menyimpan video-video, okey, ataupun audio dan visual, ya. Kalau yang ini dia hanya audio sajalah, kalau yang kaset ni. Alright, so magnetic tape ini, cara dia punya access adalah menggunakan serial access. Okay, serial access maksud kata dia selari dia kat sini saja dia serial. Okay, tapi dia dan dia slow sikit. Okay, cara dia, kita nak access dia agak slow. Kemudian tetapi dia murah. Okay, dia murah. Dan biasanya magnetic tape ni digunakan untuk backup dan archive, ataupun kita nak buat collection, kita nak simpan. Jadi sebab dia slow, kita nak read balik pun dia slow. Jadi dia hanya untuk macam lebih kepada macam kita nak backup some things. Okay, kalau kita punya data, takut data kita tu data maklumat penting, tetapi kita takut kalau kita simpan dekat dalam internal ataupun dalam magnetic tape, magnetic disk, mungkin akan boleh menyebabkan hilang dan sebagainya, orang panggil apa, kita panggil apa, tu crash dan sebagainya. Jadi ini adalah salah satu kaedah untuk backup lah, biasanya kita pakai. Okay, itulah dia develop pada lewat tahun 90-an. Okay, itu yang boleh saya katakan tentang magnetic tape. Kemudian beralih kepada magnetic disk. Okay, kalau awak tengok kat sini, ini adalah hard disk awak, hard disk dalam komputer. Okay, this is a hard disk dalam komputer. So magnetic disk substrate coated with the magnetizable material. Okay, biasanya dia pakai iron oxide. So itu adalah cara kita nak mengekstrak ataupun memasukkan data ke dalam disk tu. Okay, dia menggunakan magnet untuk dia nak masukkan data dalam tu. Okay, sekarang ni dah pakai glass, surface dia uniformity, dan itu adalah magnetic disk. So dia ada driver dia sendiri untuk nak baca. Okay, dan magnetic disk of course pricing dia lebih mahal. And then dari segi storage dia juga adalah lebih besar lah. Okay. Kemudian kita tengok
read and write mechanism yang digunakan untuk kedua-dua tadi. So kalau kita tengok kat sini, untuk tulis, okay, kalau untuk this is a write current through the coil, ini untuk magnetic disk tadi, okay, dia melalui coil magnetic field. Lepas tu ada satu pulse send kepada head, kemudian magnetic pattern akan direkodkan kat situ lah. Maksudnya dia akan memberi input 1010 tu menggunakan kaedah magnetic disk, menggunakan kaedah magnetic field ataupun medan magnet. Okay, kemudian dari segi read, dia ada dua kaedah. Yang pertama traditional, magnetic field juga moving related to coil untuk produce current, and then dari situ coil tu dapat baca yang mana yang telah ditulis tadi tu, dia baca balik, dia dapat tahu, dan dari situ dia dapat tahu dekat mana data yang diberi tu apa, 1 ke 0 dan sebagainya. Okay, contemporary separate read head close to the right head. Okay, so dia berada dekat, dia separately. Kalau traditional ni dia pakai satu head saja, tapi yang sekarang ni dia ada dua head. Satu head untuk record ataupun satu head untuk tulis, satu head untuk read, untuk baca saja. Okay, so yang ini yang menggunakan electrical resistant. Okay, alright, so kalau kita tengok keadaan dia kat sini, so this is macam mana dia nak tulis dalam magnetic disk, macam mana dia nak tulis. Okay, kalau kita tengok kat sini, ini adalah blok-blok dia, yang dalam setiap satu blok ni akan ada data yang akan dimasukkan. So the disk tu dia ada dia ada kutub dia, nozzle dan sebagainya. Kemudian yang ini adalah bahagian di mana untuk kita nak masukkan data ataupun write the data. So kalau kita tengok kat sini, dia pakai magnetic, so wire ni akan cross this one. So dia akan masuk melalui sini, dia akan membentuk medan magnet kat sini. Okay, medan magnet ini akan ditransfer masuk ke dalam recording medium. Okay, kemudian kalau dia dah dapat kat situ, lepas tu dia akan jalan. So dia juga secara serial, so dia akan jalan. Ya, kalau kita tengok kat situ, ini bergantunglah kepada berapa dia punya head dia. Okay, so width dia kat situ. So yang ini dia separate, yang ini adalah untuk record ataupun untuk write. So yang dua ini adalah untuk read. Okay, so ini shield, ini adalah ini shield ini untuk melindungi daripada maklumat itu lolos. Okay, jadi dia juga ada satu sensor, di mana sensor ini akan mengesan pattern of the data yang simpan kat sini lah. So dia akan baca dan dia akan hantar balik, dia akan read balik kat situ. Okay, alright, so this is a data organization and formatting dalam disk. Okay, dia ada gap satu concentric rings ataupun track, gunakan track. Okay, yang ini dia ada, setiap track itu dia ada satu gap. Okay, reduce gap to the increase capacity, same number of the bit per track. Okay, dalam satu track tu dia ada number yang sama. Dia ada constant angular velocity. Okay, dia ada dua lah, angular velocity dan constant name. Kemudian kalau kita tengok dekat sini, dia adalah track itu divide into the sector. Okay, minimum block size of the one sector, maybe have one more sector per block. Okay, kita tengok. So ini adalah this layout. Okay, this layout untuk angular ini. Kalau kita tengok cara dia nak dalam disk tu, macam mana dia nak buat. Okay, so dia ada track. So ini adalah track, ni contoh je, atakan ada dua track macam ni kan. So ini dia punya track. Okay, kalau kita tengok sekejap. Okay, sini track dia, sini track 1, sini track 2. Okay, dia ada banyak lah track dalam dia. So dia ada gap kat sini. So this is a gap.
gap ini yang akan memisahkan data itu. So data tu disimpan kat dalam sinilah. Data tu akan disimpan kat dalam ni. So setiap satu ni dinamakan sektor. Okey, S5, S ni, yang ni adalah sektor. So track nombor berapa, sektor berapa. Macam contoh kat sini, sektor 1, track yang paling hujung, luar sekali. Okey, kemudian kalau kata dia nak masuk track dalam, dia ikutlah. Itu macam mana addressing dia nak buat nantilah untuk dalam disk. Okey, so yang ini kita namakan dia angular. Alright, so ini angular. Kemudian kita tengok sini, this is disk velocity pula macam mana. So yang ini kita namakan tadi constant angular velocity. Okey, so yang ini adalah velocity bit near the center of the rotating disk, pointer slower than ni lah. Okey, kita tengok macam mana dia punya constant angular. So kalau kita tengok dekat sini, dua list disk layout yang ada. Kalau yang macam tadi yang kita tunjuk tadi dalam awal tadi, itu adalah constant angular velocity. Okey, so yang ini constant angular. So kalau kita tengok constant angular ini, dia punya disk dia. Okey, kalau kita tengok constant angular ni, dia punya disk, dia punya sektor dia, yang dalam sekali ni kecil, yang luar ni besar. Okey, jadi dari situ data ni, kalau kita nak simpan data dia, yang ini adalah yang paling dalam ni, itu adalah kita kata dia punya apa nama ni, minimum sektor yang boleh letak kat situ. Jadi kalau kita kata yang kat luar ni, dia lagi besar, tapi sebenarnya dia hanya pakai banyak ni je. Okey, contohnya dia akan pakai banyak ni. Dia sama juga, dia akan pakai sama besar dengan yang dalam. So dia akan baca yang ini saja. So yang ni jadi apa? Yang ini akan jadi waste. Okey, so kalau yang macam ni pun dia akan baca macam tu je. Okey, yang ini semua ni, bahagian-bahagian ni, ini adalah waste. Jadi sektor dia tak boleh banyak. Bila sektor tak boleh banyak, dia akan bila sektor dia tak boleh banyak, jadi dia akan apa? Dia akan mengurangkan dia punya nilai storage dia. Storage dia akan rendah. Okey, berbanding dengan multiple zone recording. Okay, this is a multiple zone recording. Kalau multiple zone recording ni, sektor dia ni, dia sama besar. Okay, yang di track yang luar ke, yang dalam ke, dia sama besar. Okay, dia semua ni sama besar. Jadi yang ini pun dia sama besar dengan ni. So yang ini, kalau kita tengok dari segi bilangan sektor yang ada, okay, untuk multiple zone ni, bilangan sektor dia akan jadi, bilangan sektor dia akan tinggi. Oh, teruk betul tulisan saya tak apalah. Okey, so jadi bilangan sektor dia akan tinggi. Sebab dia, kalau kita tengok yang ni, yang kat dalam ni, dia adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lebih kurang 8 sektor. Tapi semakin membesar, sektor dia semakin banyak lah. Sebab dia angular, sebab dia sama. Ni sama, ini pun sama juga. Kalau yang ini, dia yang ni kecil, yang ni besar, tapi dia punya angular velocity ni, yang luar ni dia akan wasting lah. Waste saja, tak pakai. Okey, yang ini pula dia pakai ke semua sekali. Tetapi ada pro and cons dia. Kalau constant regular ni, dia punya speed dia lebih cepat. Sebab apa? Sebab dia nak searching senang. Contohnya macam kalau kita katakan dekat sini, nilai dia 1. Okey, ni sektor 1, ni sektor 2. Okey, jadi kalau dia nak find the address, contohnya sektor 2 track 3. So dia terus dapat sini. Okey, dia pergi sektor 2, dia cari track 1, 2, 3. So dia terus jumpa. So this is a sektor 2 track apa nama ni, 3. So dia bagi lebih kurang macam kalau kita kata dalam koordinat, dia bagi jalur dengan lebar. Jalur apa ni, dia bagi 2 koordinat. So senanglah kita nak trace. Berbanding dengan multiple zone, dia hanya bagi sektor ni macam ni, contohnya sektor 1, 2, 3, 4, 5 sampai habis. Kemudian dalam pula dia akan sambung balik dengan, kalau kata luar ni ada 12 sektor, so dalam ni akan sambung 13, 14, 15, 16. Jadi bila dia nak panggil, okey sektor 16. So
apa mekanisme yang dia orang gunakan kat sini, dia akan kira daripada sektor 1 tu mana sektor 15. Oh, kat sini dekat dalam ni sektor 15. So yang ini baru sektor 15 for example. Jadi menyebabkan proses searching the data tu akan jadi lambat. Okay, kalau berbanding dengan yang ni. So dia ada drawback dia lah. Kalau kita kata dia, kalau pro dia adalah multiple zone ni, dia punya storage dia besar. Okay, tapi dia punya drawback dia pula, kadar dia nak searching tu akan menjadi kadar dia nak jumpa data tu akan menjadi lebih lama, because of dia perlu cari satu-satu sehingga address dia kat mana. Kalau constant angular ni pula vice besar daripada multiple zone. Mana kata storage dia tak boleh besar, tetapi dia nak searching senang sebab dia just guna dua address. Satu address sector, so satu address untuk track. Jadi kalau dia dapat macam tu, dia terus searching, disk akan jalan sekejap, terus jumpa dah track mana dan disk mana. Kenapa dia susun macam ni? So yang ini ni dia akan point lah, maksudnya akan point dia punya laser tu. Alright. So itu adalah dua perbezaan disk layout. Dia tak kata dua-dua ni macam, tak kata yang ini bagus ke, yang ni tak bagus ke. Masing-masing ada dia punya kelebihan masing-masing. Okay, kalau kita nak yang storage besar, mungkin kita boleh pakai multiple zone. Tetapi agak lambat lah sikit. Kalau kita kata kita nak yang lebih laju, tapi kita tak concern about dia punya storage dia cukup untuk sekadar sikit saja, kita boleh pakai constant angular velocity. Okay, so this is apa yang saya terang tadi lah. So finding sector dan sebagainya. Okay, so ini adalah which is the disk format untuk Seagate ST506. So kalau kita tengok dekat sini, dia ada apa maklumat yang disimpan dekat dalam tu untuk dalam ID field. Okay, so kalau kita tengok kat sini, dia ada satu tu, dia akan ada satu. Okay, untuk dia akan simpan ni physical sector dia, ini adalah ID field. Kemudian dia gap, lepas tu dia ada data field, lepas tu dia gap lagi, dia ada ID field yang untuk yang kedua. Okay, kemudian dia daripada data field. Alright. So apa yang ada dekat dalam ID field ni, ID field ni ada 7 bit, 7 byte. So yang pertama sekali dia ada sync byte. Okay, yang kedua dia kena tahu dia punya track dekat mana, head dia nak guna yang mana, sector dia yang mana satu. Okay, bila kita nak pakai dia punya disk tu, so dia akan bagi tahu sync byte yang mana. Okay, yang ni untuk dia nak sync, dia nak dapatkan dia punya track. So dia tahu track dia dekat mana, track dia di mana, kemudian head dia nak mana. Head ni ada untuk apa? Untuk sama ada kita nak read ataupun kita nak write. Okay, kemudian dia cakap pula sektor dia dekat mana. So dia dah dapatlah track dan sektor. Kemudian baru dia dah instruction dia dah full. Kemudian baru dia pergi ke data field. Okay, dia tengok data field, so dia ambil lah data dia yang dekat sini. Data dia ada 512 byte. Kemudian dia sync byte 1. Dia kata okay, ini adalah data on the sync. So sana pun terima, so this is the data. And then data dapat, sama ada dia nak write atau nak read, so bergantung kepada ID field tadi. Kemudian dah habis, dia pakai CRC lah, dia pakai end of command of the sector. Okay, so itulah dia punya ni. Alright, so kemudian kita tengok juga kepada movable, ni adalah fix ataupun characteristic of the apa nama ni tadi, characteristic of the magnetic tape ataupun magnetic disk tadi. Okey, dia ada dua jenis karakteristik ni. Ni dia punya head satu dia fixed head, okey, satu movable head. Alright, so fixed head ni maksudnya dia duduk statik je kat situ. Okey, satu lagi movable head. Kalau kita tengok dalam CD-ROM kita, kebanyakan dia pakai movable head kan, sebab dia nak tentukan dekat mana satu track, dekat mana sektor mana, dekat mana sektor dia pusing lah. Dia pakai yang biasanya kita pakai, dia akan pusing. So track tu dia tentukan dengan melalui movable head. Okey, dan karakteristik dia juga adalah jenis yang removable ataupun fixed head. Okey, so ada setengah disk dia boleh removable, macam CD-ROM kita yang CD player tu.
Okey, satu lagi fix macam contoh macam mana fix ni maksudnya dia ada satu kat situ saja. Contoh macam hard disk itu. So hard disk dalam tu dia dah ada player, tapi player tu memang fix kat situ sajalah. Okey. Kemudian sama ada dia single layer ataupun double layer, double side. Maksudnya disk tu boleh guna atas bawah ataupun guna sebelah sahaja. Okey. So platter and then head mechanism, dia punya konteks. Okey, ini. And then ini yang kata fix atau movable head tadi tu. Okey. So fix head, one read and write head per track. Okey. Kemudian mana kata kalau dia ada track banyak, contoh macam disk tadi dia ada track macam tu kan. Saya ni satu sektor, kemudian ada satu track, 3 track. Okey, dalam satu disk tu dia ada ni track yang pertama, ni track yang kedua, ni track yang ketiga. Kalau kita nak buat fix head, maksudnya kita kena ada 3 head kan. So head mount on the fixed reach arm. So dia letakkan head tu, setiap sini dia ada head dia. Okey, dia letakkan kat situ. Alright. Tapi kalau kata movable head, yang ini yang biasa kita guna. Kalau awak tengok dalam, kalau laptop awak pun awak buka, so awak akan nampak laser tu. So dia boleh bergerak dari bawah ke atas, kan. So itu adalah movable head. So makna kata dia boleh kalau dia nak pergi track 3 ni, kalau contoh kalau macam saya padam sekejap Okey, contoh kalau kata macam ni dia punya track dia. So kalau kata dia nak pergi movable head ni, dia nak baca track 2, so dia akan ada satu macam besi kat situ, so dia akan baca track sini. Okey, kalau dia kata dia nak ni, dia akan move, dia boleh gerak lah. Itu movable head. Okey, dia letakkan pada mount atas movable arm. Okey, yang ini yang tadilah removable disk ataupun non removable disk. Okey, kalau removable boleh replace dengan another disk. Okey, biasanya kalau removable ni dia memang provide unlimited storage capacity lah, sebab dia boleh ubah-ubah dari segi dia punya disk dia boleh ubah. Habis satu disk, tukar lagi satu disk, masuk lagi, baca lagi, ubah kan. So dia boleh transfer between the system, boleh pindah-pindah lah antara satu sistem. Satu lagi non removable disk. Non removable disk ni dia duduk permanent lah. So dia kalau kata ni pun, kalau kata penuh aje lah. So disk player dia ataupun dia punya head dia drive dia dah tak boleh baca drive okey, dia punya drive dia dah tak boleh nak gunalah, dah penuh dah. So dia tak boleh ubah, dia tak boleh pindah-pindah disk. Okay, so this is a multiplatter. Okay, kalau multiplatter tu macam ni lah. So dia ada banyak sektor. Kalau kata tadi sebelum tu kita katakan double side ataupun single side. So kalau double side tu dia boleh baca atas bawah lah. So multiplatter tu dalam satu surface ni dia boleh masuk banyak disk. Okay, so dia boleh masuk banyak disk. So this is a platter dia lah, ni plate dia lah. Okay, ada yang setengah tu dia pakai satu je, single platter, satu disk ni saja. Okey, ataupun ada yang boleh pakai multiple platter. Okey, so this is a floppy disk. Floppy disk mesti you all pun tak tahulah. Kalau you all pernah tengok, mana kata you all ni tak muda sangat. Okey, so sebenarnya floppy disk ni memang pada zaman kami dulu agak famous juga digunakan sebelum wujudnya flash drive ataupun pen drive yang awak dah guna sekarang ni, dok panggil pen drive tu. So sebelum tu dia pakai floppy disk untuk kita nak move the data. Dia punya ni sikit saja, 1.54 byte. So you all mesti terfikir apa nak bubuh dalam 1.54 byte. Apa yang kita bubuh, kita masukkan biasanya kod, kita masukkan even Word dokumen pun boleh masuk dalam tu. But pada ketika itu dia punya capacity ataupun dia punya file pun tak besar sangat lah. Okay, tapi dia memang slow. Dia menggunakan lagi satu floppy disk ni, dia menggunakan magnetic juga. Jadi UV kalau kita nak masuk dalam dia, jadi dia bila dia punya tu dia akan senang untuk hilang dia data. Okay, tapi dia murah lah. Dia murah dan obsolete. Saya rasa sekarang dah obsolete sebab kalau kita beli komputer pun dekat rumah pun mesti dah tak ada floppy disk. Okay, semua dah macam obsolete lah kot benda ni. Tapi dia hanya
tinggal sejarah perkomputeran saja. Okay. Okay, this is a Winchester hard disk. IBM develop Winchester hard disk ni sebagai dia punya ni lah, waktu tu very small head and disk gap, lebih kurang macam hard disk je lah, hard disk lah. So yang kedua ni lebih faster external hard disk, dan ini lebih murah lagi. Okay, so itu adalah Winchester hard disk lah. Okay, so dari segi speed, alright, dari segi speed, apa yang mempengaruhi sesuatu disk tadi tu dari segi speed? Yang pertama adalah seek time. Okay, seek time tu adalah dia punya, kalau kita tengok dalam satu disk tu, okay, dia ada track dia kan. So movement, apa nama dia punya, okay, kalau macam ni adalah head dia. Okay, dalam satu disk ni, okay, contohnya ni adalah head dia. So seek time tu dia nak cari track. Okay, berapa cepat head dia boleh move, di atas, di bawah, dia boleh move berapa banyak, berapa cepat. Okay, kemudian disk of course dia akan berpusing. Okay, dia akan berpusing. So itu adalah latency ataupun rotational. Okay, dia rotate. Okay, berapa laju dia boleh rotate untuk dia nak search the sector. Okay, so access time dia adalah bergantung kepada time of seek and time of latency. So itu adalah dia punya speed, dan itulah dinamakan dia punya transfer rate tadi tu. Okay, sebab tu kalau kita nak beli hard disk contohnya, okay, hard disk yang pakai magnetic, apa nama ni, pakai disk ni, pakai magnetic ni. Okay, sekarang ni dah ada solid state. Solid state lain case Yang ini yang saya kata magnetic, yang normal tu. Mana kata bila kita plug in dekat USB je, sekejap dia bunyi, dia ada sounds bunyi. So itu adalah magnetic. Okay, jadi yang itu bila kita nak beli, kita bukan hanya tengok pada tu, kadang-kadang setengah-setengah. Kalau awak alert ataupun tak, saya tak pasti, setengah-setengah dia. Okay, kita selalu melihat kepada storage. Okay, nilai storage dia saja berapa, 1 tera, 500 gig 1 tera. So 500 gig berapa RM, berapa ringgit. Tapi game dia adalah dia orang selalu play around dia punya rotation per speed ataupun RPM. Okay, RPM, apa itu maksud RPM? RPM ni adalah speed dia lah, maksudnya rotation ni, rotation yang ini ni. Okay, dia punya rotation berapa boleh laju. Kadang-kadang 7200, maksudnya 7200 pusingan dalam masa 1 minit. Okay, sebab tu kadang-kadang ada setengah syarikat yang dia bagi 1 tera tapi harga murah. Satu syarikat lagi dia bagi 1 tera juga tapi harga lebih mahal pada ini. Jadi kena tengok full spec dia. Dari segi rotation, mungkin rotation dia rendah sikit, dia jadi capability untuk dia nak pushing tu, maksudnya seek time dia, transfer rate dia akan jadi rendah. Okay, sebab tu dia punya RPM plus dengan storage tadi ni, itu adalah costing yang sebenar. Okay, sebab tu kalau kita hanya melihat kepada storage, yes, kadang-kadang kita lihat pada storage saja tanpa kita melihat RPM. Bila kita dah dapat memang 1 tera, tapi dia punya nak save apa semua lambat because of RPM dia slow. Murah lah sikit harga dia kan. Tapi itulah. So pilihlah yang mana yang awak nak. Bila nak buat pemilihan untuk external hard disk, kena pilih, tengok yang dua tu. Okay, next, ini adalah rate. Okay, rate adalah okay, untuk rate ni saya ingat saya berhenti di sini dulu. Okay, untuk rate nanti saya akan sambung lagi dalam mungkin lecture yang akan datang. Alright, nanti kita akan tengok pula rate 0 sampai rate dia ada berapa level. Rate 0 sampai rate 5 kalau tak silap. Okay, rate 0 sampai rate O. Okay, sampai rate 6. Alright, so kita akan tengok apa sebenarnya rate. Rate ni sebenarnya dia untuk backup. Okay, sistem ataupun memory untuk kita nak backup. Alright, nanti kita tengok dalam next lecture. Okay, saya rasa takat tu saja dulu untuk minggu ni. So kalau ada apa-apa nanti insyaAllah hari Rabu ni kita akan live chat. Hari Khamis kita akan live chat lagi. Okay, untuk tengok apa perkembangan. Kalau awak tak faham, awak boleh tanya dari situ.
Okey, kalau takat tu itu saja dari saya. Assalamualaikum. Jaga diri. Jangan keluar dari rumah. Okey, sebenarnya RMO ni. Okey, you all pun dah dapat bantuan kan, dah dapat bantuan daripada kerajaan. So kita dah dapat bantuan daripada kerajaan dan harap kita dapat membantu kerajaan. Okey, kita dah dapat kerajaan, kita balas dia, kita membantu kerajaan dengan cara kita duduk diam-diam dekat rumah. Okey, just tengok apa-apa yang ada di dalam sekitar rumah sahaja. Okey, biarlah kalau kata awak yang nak keluar tu, bias kalau terpaksa keluar nak beli makanan dan sebagainya, seorang saja keluar. Dan bila balik tu, make sure kita jalanilah dia punya langkah-langkah untuk nak cuba elakkan daripada rantaian itu terus bersambung. Contohnya balik, kalau dah keluar balik tu, make sure sebelum masuk rumah mandi dahulu. Lepas tu baru mandi semua, buang baju-baju pakaian semua, letak masuk dalam sabun dan sebagainya. Kemudian lepas tu baru jumpalah dengan adik, mak dan sebagainya. Okey, sebab jaga kesihatan yang penting sekali. Jaga kesihatan, kita mampu untuk putuskan rantaian COVID ini. Okey, itu saja dari saya. Assalamualaikum, selamat sejahtera.